بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, suka untuk Ustaz perkenalkan diri Ustaz terlebih dahulu. Ustaz bernama Muhammad Faizuddin bin Romli. Ustaz akan menggantikan Ustazah Sarimah yang sedang bercuti bersalin. Baiklah, Ustaz akan menggantikan subjek yang akan diajarkan oleh Ustazah Sarimah, iaitu subjek akhlak tahun 2. Dan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam pelajaran kelima, iaitu adab belajar dalam buku teks muka surat 29. Adab belajar, pelajaran kelima, buku teks muka surat 29. Baiklah, adab belajar ni adalah sangat penting dalam kehidupan seorang pelajar. Mahu tidak mahu, dia mesti mengetahui dan mengamalkan sebaik mungkin adab belajar untuk mendapat berkat daripada ilmu yang dituntut. Baiklah, cuba lihat pada muka surat 30. Kita akan baca satu persatu adab ketika belajar. Yang pertama sekali dan yang paling utama adalah membaca doa sebelum belajar. Kenapa kita kena baca doa sebelum belajar? Kerana ilmu ini datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Dari amat moleklah, amat baiklah kalau kita dapat meminta kepada Allah terlebih dahulu untuk diterangkan hati, dimudahkan kefahaman kita, diberi kekuatan ingatan, dilancarkan bicara kita untuk membacakan ilmu-ilmu. Ini adalah satu adab yang sangat penting ketika memulakan belajar, iaitu membaca doa sebelum belajar. Selepas ini kita akan bincangkan macam mana cara baca doa tu. Dan sebelum ni pun kita semua telah mengamalkannya pada darjah 1 kan, pada awal tahun darjah 2 hari tu. Kita pun dah amalkan bacaan doa sebelum belajar. Yang kedua, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Dan ini juga sangat penting. Ketika guru mengajar, jangan kita bercakap-cakap sesama kawan-kawan. Bagi tumpuan sepenuhnya, kan? Kalau guru bagi arahan, laksanakan dengan sebaiknya. Ini adalah antara adab yang penting oleh seorang pelajar kepada guru, memberi tumpuan yang baik. Seperti hari ini kita sedang belajar, kan? Mula-mula kita nak masuk, nak belajar, nak buka video ni, baca doa dulu pada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi keterangan hati pada kita. Kemudian kita bagi tumpuan dengan apa yang Ustaz ucapkan dalam video ni. Penerangan dan pengajaran yang Ustaz berikan melalui medium video ini, kita masih lagi dalam konteks belajar. Oleh itu, Ustaz harap semua dapat beri tumpuan ketika Ustaz sedang menerangkan pelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, duduk dengan sopan, kan? Kalau sewaktu dalam kelas, hendaklah para pelajar duduk dalam keadaan sopan. Jangan berdiri-diri, jangan berjalan-jalan pergi tempat kawan, ulang alik ke tandas tanpa keperluan, kan? Pergi ulang alik ke tong sampah kat belakang, sekejap-sekejap nak pergi sharp pensel, kan? Jika tak perlu, duduklah di tempat kamu dengan kedudukan yang sopan, kan? Angkat dada tegak-tegak, jangan letak kepala atas meja, kan? Macam malas nak belajar, jangan. Tunjukkan kesungguhan kamu sebagai pelajar untuk belajar. Kemudian yang keempat, tidak berbual-bual ketika guru mengajar. Dan ini juga penting untuk kita sebagai memberi kerjasama yang baik ketika guru mengajar. Kalau semua orang bercakap, semua orang berbual-bual, siapa yang nak mendengar pengajaran daripada guru, kan? Oleh itu, para pelajar hendaklah diam dan tidak berbual-bual ketika guru sedang mengajar di hadapan, dan hanya menjawab soalan sekiranya ditanya oleh guru, dan jangan buat bising di belakang. Yang kelima, taat dan patuh dengan arahan guru, kan? Bila guru menyuruh buat sesuatu,
salin nota atau selesaikan masalah dan latihan, hendaklah kita lakukan dengan sehabis baik. Jangan kita lawan pula cikgu. Kenapa pula ustaz nak kena buat macam ni? Kenapa pula kena buat macam ni? Kami penat lah ustaz, kami tak nak buat. Tak boleh macam tu. Itu namanya pelajar yang tidak beradab. Sekiranya kita inginkan ilmu yang diberkati, ilmu yang melekat dalam dada kita, hendaklah kita selalu buat latihan, selalu mengulang-ulang bacaan supaya ilmu ni boleh melekat pada diri kita dan kita boleh amalkan. Itulah sifat ilmu. Patuh pada arahan guru kan. Jangan kita melawan kata-kata daripada guru. Dan insya-Allah taala para guru ni tak akan bagi arahan yang merepek-repek kan, yang tak ada kena mengena dengan pelajaran. Pasti arahan guru tu ada kena mengena dengan kemajuan pelajaran kamu. Yakinlah. Dan yang terakhir, meminta izin guru sekiranya ada keperluan untuk keluar kelas kan. Kalau nak keluar kelas, minta izin kepada guru yang sedang mengajar. Jangan terus keluar sahaja. Pelajar yang beradab, yang beretika, yang sopan dalam kelas, dia akan minta izin kepada guru dia. Kalau guru dia benarkan, barulah dia keluar ke tandas. Kalau tidak, guru dia tak tahu ke mana dia pergi kan. Guru dia akan tak tahulah macam mana nak jawab kalau ada apa-apa yang berlaku kan. Sekiranya berlaku kecederaan ataupun apa-apa yang tidak diingini ketika kamu keluar kelas, itu adalah tanggungjawab guru. Oleh sebab itulah kamu kena memaklumkan kepada guru sebelum kamu keluar daripada kelas. Hatta untuk buang air kecil pun maklum kepada guru supaya dalam pengetahuan guru. Inilah adab-adab ketika kita belajar. Kita lihat pada muka surat 31, doa sebelum belajar. Mari bersama-sama membaca dengan ustaz doa sebelum belajar pada muka surat 31. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bima'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wasahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Kan, itu adalah antara doa sebelum belajar. Ataupun kamu ada doa-doa sebelum ni yang telah pun diamalkan oleh sekolah kita, dalam kelas kita, boleh kita teruskan bacaan. Tak semestinya kita berpada dengan doa yang kita bacakan dalam buku teks sahaja. Okey, kita tengok apakah maksud daripada doa yang kita bacakan sebentar tadi. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku, luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku, dan lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah daku dari kegelapan ragu dan muliakanlah daku dengan cahaya kefahaman, dan bukakanlah daku dengan pengetahuan ilmu, dan terangkanlah hatiku sebagaimana Engkau menerangkan matahari dan bulan, dan mudahkanlah bagiku pintu-pintu kurniaanmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Intipati kita dalam doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala membuka kefahaman kita, membersihkan hati kita supaya mudah untuk kita menerima ilmu. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu ataupun belajar. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk pada doa selepas belajar pula. Pada muka surat 32, doa selepas belajar. Doa selepas belajar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Yang bermaksud,
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pisongkan hati kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang arif. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia, yakni ilmu, kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, dan janganlah Engkau lupakan aku akannya ilmu. Wahai pentadbir sekalian alam. Nampak tak? Hari ini kita menyentuh kepada adab ketika belajar, dan juga kita membaca doa ketika mula belajar, dan juga doa selepas belajar. Ustaz kira hari ini kita fokuskan kepada doa terlebih dahulu, kerana doa adalah aspek terpenting dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Kan? Ada orang dia taklah berapa pandai, tapi dalam adab-adab dia belajar ni dia jaga sungguh, maka ilmunya lebih diberkati daripada orang yang pandai tapi dia tidak menjaga adab-adabnya ketika belajar. Maka orang ini kita anggap sebagai sia-sia sahaja, kerana nilai satu orang pelajar Islam itu adalah pada adabnya, kan? Adabnya ketika belajar, adabnya kepada guru. Jadi antara adab yang paling baik yang kita amalkan adalah membaca doa sebelum belajar dan juga selepas belajar. Ustaz harap apa yang boleh kita lakukan pada hari ini sebagai latihan adalah kamu salin sebagai nota dalam bentuk peta minda. Tak perlu ikut sebiji-sebiji macam buku teks, tapi kamu ikut kreativiti kamu sendiri, macam mana kamu nak jadikan nota kamu itu cantik. Bolehlah bentuk pokok ke, bentuk ikan ke, bentuk kotak-kotak ke. Janji kamu buat nota kamu dengan baik, berdasarkan buku teks pada muka surat 30, 31 dan juga 32 ni, kan. Buat secara ringkas-ringkas pun tak apa, poin-poin sahaja, nota-nota penting sahaja, tak perlu salin semua. Muka surat berapa tadi? 29, 30, 31, 32. 30, 31, 32 sahaja boleh. Ustaz harap Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman mengenai pembelajaran akhlak kita pada hari ini pada bab adab ketika belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.